Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memperhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera melaksanakan segala tuntutan syariat yang menjadi keutamaan dalam kehidupan seseorang hamba yang bertakwa. Dan dalam masa yang sama kita senantiasa menjaga diri dari melanggar larangan dan juga batasan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, kehidupan insan di dunia ini adalah ibarat perantau ataupun pengembara. Kita merantau demi memenuhi tujuan seorang hamba dan juga khalifah di bumi ini. Matlamat akhir kita adalah kembali kepada Allah, pencipta dan pengatur kehidupan ini. Hidup kita ini adalah bertujuan merantau mencari bekalan pahala untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang bijak ialah orang yang menggunakan dunia ini untuk merebut akhiratnya yang kekal abadi. Seandainya tubuh badan kita memerlukan makanan dan juga minuman untuk hidup di dunia ini, maka begitulah jua kita memerlukan ilmu dan juga amalan untuk kekal sihat dan juga sejahtera di negeri akhirat sana nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai penghujung kepada matlamat hidupnya, Allah akan pisahkan dia dengan yang diinginkannya, yakni dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran membayang di antara kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang telah Ia tetapkan. Tetapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai matlamat utama dalam kehidupannya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupkan segala keperluannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuatkan hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebagai seorang perantau dalam menuju akhirat, kita hendaklah menjaga amalan masing-masing agar kita tidak akan menyesal ketika di akhirat sana nanti. Penyesalan di hadapan Allah kelak tidak akan berguna lagi. Dunia adalah tempat kita mencari pahala sebanyak-banyaknya,
dan beramal saleh sebanyak-banyaknya. Manakala akhirat pula adalah tempat balasan dan menerima ganjaran atas apa yang kita lakukan. Idamkanlah syurga yang nikmatnya kekal abadi, dan jauhilah neraka yang tempat siksanya yang tidak terperi. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bayangkanlah hari ini kita diuji dengan musibah wabak pandemik COVID-19 yang sangat dahsyat sehingga seluruh pelosok dunia turut terkesan. Tiada desa, tiada kampung, tiada jalan ataupun lorong, bahkan di dalam ataupun di luar bangunan sekalipun kita merasa takut dan gemetar dengan musuh yang tidak dapat kita lihat ini. Andaikan kita berada di dalam kawasan perumahan kita dan kedengaran bahawa ada perantau yang berpenyakit COVID-19 memasuki kawasan kita, sudah tentu kita akan cuba menjauhinya dan tidak ingin bertemu dengannya. Jauh sekali untuk kita menerima sebagai tetamu di rumah kita. Jika beginilah keadaan yang kita benci dan marahi perantau yang membawa penyakit di kawasan kita, cubalah kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita asalnya tanpa ada sebarang dosa dan juga noda. Namun apabila kita bertemu dengannya nanti, kita membawa pelbagai dosa dan juga noda yang melayakkan kita dihina dan dimurkai, seterusnya dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang tidak terperi sakitnya. Tiada perkara yang lebih malang bagi seseorang apabila di dunia hidupnya penuh dengan keseronokan, kemewahan, kebebasan dan juga kekuasaan, namun apabila tiba di akhirat sana nanti yang dijanjikan hidupnya penuh dengan sengsara, duka cita dan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW bersabda an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin, rawahu al-Bukhari. Mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku seraya bersabda, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau ataupun pengembara. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, dalam pada itu mimbar ingin menasihatkan kepada sidang jemaah sekalian agar senantiasa berterusan mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari masa ke semasa. Sebolehnya kurangkan aktiviti luar dan mulakanlah membiasakan diri dengan pengalaman norma-norma baharu dalam kehidupan kita. Ingatlah, untuk memastikan rantaian COVID-19 terputus adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya pada individu tertentu sahaja. Maka seharusnya kita menggunakan segala nikmat dan anugerah ilahi sesuai dengan kehendaknya. Namun masih banyak perkara yang dilarang tetapi tetap dilakukan oleh anak Adam, walaupun telah diturunkan beberapa musibah sebagaikan pengajaran. Lebih malang ada sebahagian yang tidak mengambil berat dengan kewajipan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita insaf dan kembali kepadanya. Kita mengetahui bahawa kehidupan di atas muka bumi ini sangatlah singkat, namun segala nikmat yang dikurniakan kepada kita seolah-olah disia-siakan begitu sahaja. Lebih-lebih lagi nikmat sihat tubuh badan. Marilah sama-sama kita bermuhasabah dengan penuh keinsafan untuk bertaubat dan melakukan segala kebaikan, dan sebanyak mungkin untuk amalan yang boleh menyelamatkan kita di akhirat sana nanti. Bekalan yang sangat banyak diperlukan
kerana perjalanan kita masih lagi jauh sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan juga yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذي العباد سيدنا ومولانا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد أمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي teramat mulia Tengku Syarifuddin Badlisha ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimul jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.